Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan projek kumpulan kami untuk subjek Evolusi Projek Sosial CWS 31503 oleh Dr. Hezrin binti Muhammad Fauzi. Kumpulan kami terdiri daripada 10 ahli kumpulan. Pertama, Siti Nadirah binti Rosli. Yang kedua, Nur Ain Wahidah binti Nur Azman. Yang ketiga, Nik Nurul Adilah binti Asmadi. Yang keempat, Nur Hidayah binti Abdullah. Yang kelima, Siti Nur Mahirah binti Muhammad. Yang keenam, Siti Suhaila binti Muhammad Nur. Yang ketujuh, Nur Amirah binti Abdul Manaf. Yang kelapan, Safurah binti Ahmadul Rifai. Yang sembilan, Abdul Aziz binti Muhammad Cabar. Yang ke-10, Iskandar Al-Imam bin Azmi, iaitu saya. Seterusnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz bin Muhammad Cabar. Wacana Kerja Sosial dan Perubatan merupakan ceramah dan perkongsian yang telah dianjurkan oleh pelajar Kerja Sosial semester 4. Program ini telah berlangsung pada Khamis bertarikh 11 April 2019 bertempat di kampus Gombadak. Kerja sosial merupakan profesi bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial dengan tugas mempertingkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup. Hal ini bermakna seorang pekerja sosial perlu membantu individu, masyarakat atau komuniti untuk mengembalikan kefokusan sosial mereka supaya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Terdapat 3 tugas utama pekerja sosial perubatan, iaitu merawat, menjaga dan menukar ketidakfungsian sosial pesakit hasil daripada kesakitan yang dialami melalui mikro, mezo dan makro sistem interaksi pesakit dengan persekitaran sosial. Seterusnya, kita pergi kepada pemasalan kajian. Kerja sosial merupakan pengajian yang sangat meluas dan meliputi bidang perubatan. Setiap pelajar yang mengambil kos pengajian kerja sosial perlu mengetahui perkaitan antara kerja sosial dan perubatan. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mendedahkan berkenaan kerja sosial dan perubatan. Hal ini kerana masih terdapat segelintir pelajar kerja sosial yang kurang terdedah atau kurang jelas mengenai perkaitan antara kerja sosial dan perubatan. Yang keempat iaitu terdapat masalah seperti tempat pelaksanaan program yang kurang strategik kerana ruangnya agak sempit untuk 90 orang. Berikut merupakan objektif kajian kumpulan kami. Yang pertama iaitu adalah untuk meninjau reaksi para pelajar yang mengikuti program. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti isi kandungan ceramah yang disampaikan, sama ada bersesuaian dengan program yang dijalankan atau tidak. Yang ketiga iaitu adalah untuk mengenal pasti tindakan para pelajar yang menghadiri program tersebut. Dan yang keempat iaitu mengenal pasti kesan program tersebut kepada pelajar. Okey, sekarang kita akan pergi kepada persoalan kajian. Terdapat 4 persoalan kajian, iaitu yang pertama, sejauh manakah tahap kefahaman peserta yang menyertai program ini memahami apa yang disampaikan oleh penceramah? Yang kedua, adakah mahasiswa kerja sosial dapat memahami bidang profesion dalam bidang kerja sosial perubatan selepas mengikuti program wacana kerja sosial dan perubatan? Yang ketiga, apakah program ini memberi pendedahan yang mencukupi mengenai bidang kerja sosial perubatan kepada mahasiswa kerja sosial? Dan yang keempat, sejauh manakah keupayaan mahasiswa kerja sosial dapat membantu klien dalam bidang kerja sosial perubatan? Model penilaian yang digunakan adalah model penilaian Kirkpatrick. Terdapat 4 tahap penilaian yang direka sebagai kaedah untuk menilai program latihan, iaitu yang pertama adalah reaction atau reaksi. Ianya digunakan untuk mengukur atau melihat bagaimana pandangan pelatih terhadap latihan. Yang kedua adalah learning atau pembelajaran. Ianya untuk menilai perkara yang dipelajari dan apa yang disimpan daripada pengalaman pembelajaran. Yang ketiga adalah behavior ataupun perubahan kelakuan. Ianya untuk menilai sama ada pelatih program mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di program latihan di dalam kehidupan mereka. Dan tahap yang terakhir adalah result ataupun hasil. Ia digunakan untuk menilai kesan latihan yang membawa kepada perubahan budaya kerja yang positif. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang sorotan kajian.
Sebenarnya, bagi penilaian program kepada wacana kerja sosial dan perubatan, tiada sorotan kajian yang khusus. Hal ini kerana kurangnya penyelidikan tentang bidang kerja sosial dan perubatan. Namun begitu, terdapat satu perbincangan di mana laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia telah membincangkan tentang perkaitan antara bidang kerja sosial dan juga bidang perubatan. Perkhidmatan kerja sosial perubatan di Malaysia berkembang selari dengan kepesatan pembangunan negara. Terdapat 10 kemahiran yang dipraktikkan oleh pegawai kerja sosial perubatan. Yang pertama, mendengar dan memahami klien. Yang kedua, mentafsir informasi. Yang ketiga, menekalkan hubungan profesional dengan klien. Yang keempat, pemerhati. Yang kelima, mentafsir tingkah laku, verbal dan non-verbal. Yang keenam, menyelesaikan masalah dan membina kepercayaan klien. Yang ketujuh, berbincang isu-isu sensitif dan emosional. Yang ke-8, menyediakan penyelesaian yang inovatif. Yang ke-9, memberhentikan hubungan yang diwujudkan dengan klien. Dan yang terakhir ialah kemahiran menjadi orang tengah untuk menyelesaikan konflik. Pegawai kerja sosial perubatan juga berperanan sebagai enabler, educator, mediator dan juga menjadi broker. Terdapat 4 strategi perkhidmatan pegawai kerja sosial perubatan terhadap komuniti, iaitu promotif di mana memperkembangkan perkhidmatan kesihatan komuniti. Yang kedua, preventif melalui penyaringan kesihatan. Yang ketiga, kuratif dengan membuat lawatan di rumah ataupun institusi kesihatan. Dan yang terakhir, paliatif, iaitu memberi perkhidmatan paliatif kepada pesakit yang berada di rumah ataupun di hospital ataupun di mana-mana sahaja. Seterusnya ialah pembentukan bahan-bahan promosi dan pendidikan kesihatan serta isu-isu masalah psikososial untuk disalurkan melalui pelbagai pendekatan kepada komuniti. Apabila kita mendengar tentang bahan-bahan promosi, kita tentu berfikir tentang media massa, media elektronik, surat khabar ataupun televisyen, di mana semua itu tepat sekali kerana pihak kerajaan terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri mengadakan promosi berkaitan penjagaan kesihatan melalui siaran TV, siaran radio ataupun di dada-dada akhbar. Okey, seterusnya peningkatan pengetahuan kemahiran untuk mengendalikan kesihatan dan pencegahan masalah psikososial dalam komuniti. Terdapat 2 latihan yang utama, iaitu latihan penjagaan kesihatan dan masalah psikososial penyakit peringkat klinik, komuniti dan daerah. Yang kedua, latihan penjagaan kesihatan dan pencegahan masalah psikososial melalui Outreach Program. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian ini merupakan satu tata cara mengkaji dan menyelidik sesuatu kajian secara sistematik dan objektif yang bertujuan untuk mengumpul data-data yang tepat serta berkesan. Dalam metodologi kajian ini terdapat 6 bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah berkaitan dengan reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan ini dilakukan berdasarkan kepada rujukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persampelan, pengukuran dan analisis data. Bahagian yang kedua ialah lokasi kajian. Lokasi kajian terfokus di Universiti Sultan Zainal Abidin, kampus Kong Badak. Bahagian yang ketiga ialah populasi, sampel dan teknik persampelan. Kajian ini dijalankan terhadap pelajar-pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial sesi 2019-2020. Seramai 73 pelajar mewakili sampel dalam kajian ini. Sampel ini juga merangkumi keseluruhan populasi untuk mendapatkan data. Kajian ini menggunakan teknik persampelan bertujuan. Responden dipilih secara bertujuan untuk memenuhi kehendak jawapan yang bertepatan dengan objektif kajian. Bahagian yang keempat ialah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam kajian ini ialah kuantitatif. Bahagian yang kelima ialah instrumen kajian. Terdapat 2 instrumen kajian yang digunakan, iaitu yang pertama soal selidik. Soal selidik ini telah disediakan berdasarkan objektif kajian yang hendak dicapai.
Soal selidik ini dilaksanakan secara dalam talian iaitu menggunakan Google Form. Para responden juga akan menjawab soal selidik tersebut secara dalam talian melalui Google Form. Instrumen yang kedua ialah rujukan perpustakaan. Kami juga telah membaca beberapa bahan akademik seperti buku, jurnal dan artikel untuk menambahkan lagi maklumat mengenai kajian yang dikaji. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian dapatan kajian bagi penilaian program kerja sosial dan perubatan. Bahagian ini menerangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh menerusi instrumen soal selidik. Seramai 73 mahasiswa kerja sosial dari Universiti Sultan Zainal Abidin telah menjawab soal selidik tersebut. Analisa pembahagian program ini terdapat 5 bahagian, iaitu demografi responden, yang kedua reaksi, yang ketiga pembelajaran isi atau kandungan program, yang keempat tingkah laku atau tindakan responden, dan yang kelima adalah hasil program. Bagi demografi responden, responden yang telah menjawab soal selidik ini terdiri daripada 89% perempuan dan 11% lelaki yang berumur dalam lingkungan 19 tahun sehingga 25 tahun dan 98% berstatus bujang. Bahagian reaksi terdapat 5 soalan, iaitu A. Peserta menyertai program ini secara sukarela. Sebanyak 65.8% responden telah setuju. B. Maklumat yang diberikan oleh penceramah mudah difahami. Sebanyak 64.4% juga responden telah setuju. C. Objektif program ini telah tercapai. Sebanyak 67.1% responden telah setuju. D. Pengisian program ini sangat sesuai dengan peserta. Sebanyak 69.9% responden telah setuju dan 8.2% responden tidak pasti. E. Penceramah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang topik yang dibincangkan. 65.8% responden setuju. Kesimpulannya, hasil daripada responden mendapati bahawa program ini amat berfaedah dan memberi pengetahuan yang jelas tentang bidang kerja sosial dan perubatan kepada pelajar. Seterusnya, bahagian pembelajaran atau isi kandungan program. A. Program ini dapat mendedahkan tentang kerja sosial dan perkaitannya dengan bidang perubatan kepada peserta. Sebanyak 65.8% responden telah setuju. B. Program ini membantu peserta untuk memahami tentang bidang kerja sosial dan perubatan. 60.3% responden telah setuju. C. Pelaksanaan program ini dapat memberi ilmu yang bermanfaat kepada peserta. 71.2% responden telah setuju dan 27.4% sangat setuju. D. Dengan adanya program ini, peserta dapat mengetahui bahawa kerja sosial dan perubatan saling berkait antara satu sama lain. Sebanyak 69.9% responden telah setuju. E. Adakah program ini memberi nilai tambah terhadap kerjaya peserta pada masa akan datang? Sebanyak 65.8% responden telah setuju dan 11% responden tidak pasti. Kesimpulannya, hampir kesemua responden setuju bahawa program ini terdapat manfaat yang diperoleh untuk semua pelajar kerja sosial. Bahagian 4. Tingkah laku dan tindakan responden. A. Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebanyak 71.2% responden setuju.
B. Kesedaran peserta untuk membantu pesakit atau klien setelah mengikuti program kerja sosial dan perubatan dapat ditingkatkan. Sebanyak 76.7% responden setuju. C. Keupayaan peserta dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kerja sosial dan perubatan akan meningkat. Sebanyak 71.2%. D. Terdapat pelbagai kaedah dalam membantu pesakit atau klien melalui program kerja sosial. Contohnya, kaunseling dalam perkhidmatan kerja sosial dan perubatan mampu membantu pesakit atau klien untuk pulih dari segi mental maupun fizikal. Sebanyak 71.2% responden telah setuju. Dengan adanya perkhidmatan kerja sosial perubatan ini, ianya dapat membantu menangani masalah klien atau pesakit terutamanya dari segi kefungsian sosial mereka. Sebanyak 68.5% responden telah setuju dan 28.8% sangat setuju. Kesimpulannya, responden juga telah bersetuju bahawa program ini dapat membuka minda masyarakat mengenai kerja sosial dan perubatan dan diaplikasi di dalam kehidupan seharian. Bahagian 5, hasil. Soalan A, pelaksanaan program ini menepati matlamat yang ditetapkan. Sebanyak 65.8% responden telah setuju dan 9.6% responden tidak pasti. B. Kandungan program bersesuaian dengan bidang pengajian peserta iaitu kerja sosial. Sebanyak 65.8% responden telah setuju. C. Program ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ilmu tentang kerja sosial dan perubatan. Sebanyak 68.5% responden telah setuju. D. Program ini mendedahkan peserta tentang alam pekerjaan sebagai pekerja sosial perubatan. Sebanyak 68.5% responden telah setuju. Dan E. Pada keseluruhannya, program ini berjaya dan bermanfaat. Seramai 63% responden telah setuju dan 30.1% responden sangat setuju. Kesimpulannya, responden telah bersetuju bahawa program ini merupakan satu inisiatif yang sesuai untuk memperkenalkan kepada mahasiswa kerja sosial tentang perkaitan antara kerja sosial dan perubatan. Kita akan pergi kepada bahagian perbincangan. Dalam hasil perbincangan kajian, kami menggunakan model Kirkpatrick. Dalam model ini, ia terdapat 4 tahap evaluasi yang dinilai, iaitu tahap pertama, tahap reaksi, kedua, pembelajaran dan isi kandungan program, tahap ketiga, tingkah laku dan tindakan, dan tahap keempat adalah tahap hasil. Sekarang kita akan pergi kepada perbincangan kajian. Daripada aspek reaksi, mahasiswa kerja sosial berminat dalam melibatkan diri dalam program wacana kerja sosial dan perubatan. Pegawai kerja sosial perubatan bertanggungjawab dalam proses pendaftaran orang kurang upaya, bantuan kewangan, mengesan waris dan penempatan. Daripada aspek pembelajaran dan isi kandungan program, mahasiswa kerja sosial dapat memahami dengan lebih jelas tentang kerja sosial perubatan sekaligus membuka peluang kepada mahasiswa kerja sosial untuk mencuburi profesi ini. Profesional sebagai satu konsep penting dalam sosiologi kerja, pekerjaan, profesion dan organisasi. Daripada aspek tingkah laku dan tindakan, program ini telah memberi input yang baik kepada mahasiswa kerja sosial untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. 4 peranan utama pekerja sosial perubatan iaitu kerja sosial individu, kerja sosial kumpulan, kerja sosial pembangunan masyarakat dan pasukan kerja. Dan daripada aspek hasil, pelaksanaan program ini mencukupi dan menepati matlamat serta objektif yang ingin disampaikan oleh penceramah kepada mahasiswa. Profesi kerja sosial perubatan merupakan bidang pengkhususan kerja sosial terbesar dan terkukuh. Terdapat 3 cadangan bagi program wacana kerja sosial dan perubatan. Pertama, penambahan masa yang lebih panjang. Pihak UNISA perlu
menambahkan masa yang lebih panjang bagi program ini bagi memastikan para pelajar dapat bertanyakan soalan dengan lebih lanjut berkenaan kerja sosial perubatan. Kedua, membuka penyertaan kepada pelajar kerja sosial bagi setiap semester. Pihak UNISA perlu membuka penyertaan kepada setiap pelajar kerja sosial bagi setiap semester untuk mengikuti program ini. Ketiga, mengadakan lawatan ke Jabatan Kerja Sosial Perubatan di hospital. Iaitu pihak UNISA perlu mengambil kira cadangan ini untuk mengadakan lawatan ke Jabatan Kerja Sosial di hospital bagi melihat dengan lebih lanjut tugas-tugas kerja sosial perubatan di hospital. Akhir kata, program kerja sosial ini amatlah bagus diadakan kerana ianya memberikan banyak manfaat serta penambahan maklumat tentang kerja sosial perubatan ini. Hasil kajian daripada program ini juga didapati selaras dengan objektif serta tujuan program ini dianjurkan. Selain itu, ia juga memberi penambahan serta pengetahuan yang lebih terperinci berkenaan kerja sosial dan perubatan kerana program ini dikendali sendiri oleh pegawai di Jabatan Kerja Sosial di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu.